Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sesiapa yang berminat nak dapatkan perlindungan takaful atau nak tahu serba sedikit tentang apa yang ada dalam takaful dan insurans, atau korang nak tahu tentang kemasukan hospital dan sebagainya, korang boleh terus hubungi dekat nombor yang tertera. Okey, so kita nak bercerita tentang produk yang ada dalam Prudential BSN Takaful. So, sebelum kita mula, nak minta korang fokus betul-betul untuk satu produk ni. Anggaplah ni satu peluang sekali seumur hidup untuk korang ambil tahu tentang apa yang ada dalam produk takaful. Okey, kalau korang berminat nak dapatkan perlindungan takaful, always go through ataupun utamakan satu produk yang mana nama produk ni adalah insurans berkaitan pelaburan, ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil Investment Linked Plan, ILP, yang mana untuk produk ni dengan minimum RM100 sebulan yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia BNM berdasarkan atas 4 faktor. Pertama, umur. Kedua, jantina. Ketiga, status merokok. Dan yang terakhir, status pekerjaan. Jadi, dengan satu jumlah, contoh, RM180, korang akan dapat plan 3 dalam 1. Yang mana, dekat dalam dia korang akan dapat semua yang berkaitan takaful. Korang akan dapat juga bahagian medical. Dan last sekali, korang akan dapat juga bahagian saving. Yang mana, 3 benda ni, takaful, medical, saving ni adalah keperluan asas seseorang individu. Okey, untuk korang dapatkan investment linked plan ni, ada syarat dia. So, syarat utama untuk korang dapatkan investment linked plan ni, orang yang nak dilindungi oleh plan ni perlu bersih dari segala penyakit dan rekod hospital. Makna kata, kalau korang nak dapatkan perlindungan ni untuk diri sendiri, korang kena pastikan yang diri korang tu tak berpenyakit dan tak pernah pijak mana-mana hospital disebabkan atas dasar kesihatan korang. Sama juga kalau korang nak ambil untuk pasangan, untuk anak-anak ataupun adik-beradik atau kenalan-kenalan lain, pastikan diorang ni clean, bersih lah dari segala penyakit dan rekod hospital. Andai kata diorang ni dah pernah ada penyakit dan dah pernah pijak mana-mana hospital atas dasar kesihatan diorang sendiri, tak ada masalah. Cuma declare sejujur-jujurnya, jangan sorok satu apa pun. Untuk kita mengelakkan ke depan, benda ni tak jadi masalah. Okey, so kita masuk dulu bahagian takaful. Okey, by right, sebelum korang nak dapatkan mana-mana perlindungan takaful ataupun insurans, korang kena pastikan konten atau isi perut yang perlu ada dalam bahagian polisi takaful insurans korang tu lah. So dekat sini saya nak share sikit apa yang korang perlu ada dalam bahagian polisi takaful ataupun insurans korang. So yang pertama sekali, pastikan semua yang berkaitan kematian biasa ada dalam bahagian polisi takaful korang. Seterusnya, pastikan semua yang berkaitan kematian berpunca daripada penyakit ada dalam bahagian polisi korang. Seterusnya, pastikan semua yang berkaitan kematian berpunca daripada kemalangan ada dalam bahagian polisi takaful korang. Seterusnya, pastikan semua bahagian berkaitan lumpuh disebabkan penyakit ada dalam bahagian polisi takaful korang. Seterusnya, pastikan semua yang berkaitan lumpuh disebabkan kemalangan ada dalam bahagian polisi takaful korang. Seterusnya, pastikan semua yang berkaitan hilang upaya separa ada dalam bahagian polisi takaful korang. Dan yang terakhir sekali, pastikan semua yang berkaitan pendiagnosan 1 daripada 43 penyakit kritikal pun ada dalam bahagian polisi takaful korang. So dekat sini korang nampak
na'udzubillah, korang meninggal lah cara apa sekalipun, kita akan cover. Okay, so untuk bahagian lumpuh tu pula, lumpuh ni makna kata kita dah tak boleh nak buat kerja harian kita. Macam mandi sendiri, pergi toilet buang air sendiri, makan sendiri. Semua benda ni ada orang yang kena bantu kita buat. So ni kita panggil lumpuh. Hilang upaya separa ni, contoh na'udzubillah kita hilang sebelah tangan, atau kita hilang sebelah telinga, atau kita hilang part-part dekat anggota badan kita ni. Ni kita panggil hilang upaya separa. Last sekali, pendiagnosan 1 daripada 43 penyakit kritikal. Okey, yang ni Prudential dah senaraikan 43 penyakit paling kritikal. Na'udzubillah, kalau orang yang dilindungi oleh plan ni terkena mana-mana salah satu daripada 43 penyakit kritikal yang kita orang dah senaraikan ni, maka pihak insurans akan keluarkan pampasan. Takaful ni pampasan lah. Contoh 100,000 dan diberikan pada orang yang dilindungi ni tadi untuk meringankan beban. So tu settle bahagian takaful, ataupun kita panggil bahagian pampasan lah. Okay, so kita masuk pula bahagian medical. Okay, untuk bahagian medical ni, untuk produk Pru BSN Takaful, nama medical card terbaru kita panggil Health Protector. Ni nama medical card kita. So apa yang ada dalam bahagian medical ni? Yang pertama, kita ada bahagian room and board. Makna kata dalam bahasa Melayu dia harga bilik dan penginapan. So untuk room and board ni, kita ada pilihan harga bilik bermula RM100, RM200, gandaan RM100 sehingga RM600. Jadi klien boleh pilih berapa harga bilik yang diorang nak, ikut kemampuan diorang lah. So kalau biasanya kita akan suggestkan harga bilik RM200. Sebab kalau korang pergi mana-mana cawangan 5 dan 6 bintang hospital, korang boleh dapat harga bilik kongsi 4 dan kongsi 2 dalam anggaran RM200 ni. So andai kata harga bilik tu RM250, RM200 tetap Prudential akan bayar. RM50 lagi sehari tu klien tu bayar sendiri. So kita biasanya suggestkan RM200 dan tak suggestkan untuk ambil yang tinggi. Sebab kalau klien ambil yang tinggi, maka caruman bulanan dia ni akan tinggi. So ikut kemampuan diri sendiri. Andai kata mampu untuk ambil yang tinggi, tak ada masalah, ambil yang tinggi. So seterusnya dalam bahagian medical ni kita ada lifetime limit. Yang mana benda ni adalah limit seumur hidup yang kita nak bawa lah. So untuk medical card kita ni kita ada 3 pilihan. Pertama RM1 juta, kedua RM1.5 juta, ketiga RM2 juta. Pun sama juga, klien boleh pilih yang mana yang diorang nak. Kita juga sebagai ejen pun tak suggestkan untuk ambil yang tinggi-tinggi. Sebab untuk zaman sekarang ni, 1 juta pun dah cukup untuk penyakit kritikal. So tak perlu nak ambil tinggi-tinggi dah. So kalau andai kata sekarang ni kurang berkemampuan, kita ambil yang ada je, yang perlu sahaja. Harga bilik 200, lifetime limit 1 juta, pampasan 100,000. Ikut kemampuan kita. Lagi satu kita nak beritahu, investment linked plan ni juga adalah adjustable plan, yang mana plan ni boleh diubah-ubah pada bila-bila masa sahaja. Andai kata ke depan kita dah berkemampuan lebih, so korang boleh cari balik saya untuk upgrade korang punya polisi ni kepada bilik harga 600 ke, pampasan 500,000, ataupun limit perubatan ni korang nak tukar kepada 2 juta, tak ada masalah. Korang boleh cari saya balik untuk kita upgrade polisi ni. So seterusnya untuk bahagian medical ni kita ada Smart Saver 300 ataupun Smart Saver 300, yang mana bahagian ni adalah komitmen klien tu sendiri RM300 setiap kali ditahan ward. Okey, contoh, na'udzubillah, jika orang yang dilindungi ni tadi kena masuk hospital dan rawatan dia RM50,000, RM49,700 Prudential akan bayar, RM300 lagi tetap menjadi komitmen klien tu sendiri untuk bayar kepada hospital.
Itu untuk Smart Saver 300. Okey, seterusnya kegunaan medical card ni hanya untuk admission ataupun dalam bahasa hospital dia kita panggil inpatient ataupun dalam bahasa Melayu dia kita panggil ditahan ward. Minimum 6 jam. Okey, untuk medical card ni juga hanya boleh digunakan untuk mana-mana cawangan 5 dan 6 bintang hospital sahaja. Okey, last kali dalam bahagian medical card kita kena tahu kalau kita pergi nak dapatkan mana-mana produk takaful ataupun insurans, kita tetap akan lalu cooling period ataupun tempoh pantang. Yang mana kalau kita nak apply medical card, kita tak boleh terus guna medical card time tu juga. Kita ada tempoh pantang sebelum kita boleh gunakan medical card tu. Yang mana untuk produk health protector ni, untuk kes-kes berkaitan penyakit, kita ada tempoh pantang 4 bulan. Makna kata, kalau kita submit kes hari ni, approve pagi, petang tak mungkin lagi boleh guna untuk kes-kes berkaitan penyakit. Kita kena tunggu 4 bulan selepas kita submit tu, baru kita boleh pakai. Seterusnya untuk kes-kes berkaitan kemalangan, kita tiada tempoh pantang. Makna kata na'udzubillah jika kita submit polisi pagi, pagi tu approve, petang tu na'udzubillah berlaku kemalangan, kita boleh terus pakai dah medical card kita, tak perlu tunggu 4 bulan. Sebab kemalangan atau accident ni benda yang uncertain ataupun kita tak jangka. So untuk kes-kes berkaitan kemalangan, kita tiada tempoh pantang. So kita masuk sikit tentang health protector ni lagi. Okay, korang boleh terus go through website prubsn.com.my. Korang boleh search bahagian health protector. Korang boleh download je brochure dia. So dekat brochure dia ni, korang akan nampak gambar, contoh gambar medical card lah. Medical card health protector ni. So dekat dalam ni korang boleh buka terus bahagian, korang boleh slide dekat bahagian benefit. Korang boleh tengok kat situ bahagian benefit lah. So korang boleh baca dekat situ apa yang kita orang tanggung dan sebagainya. Okey, dekat atas sekali tu dia ada tulis bahagian R&B benefit. R&B benefit ni manfaat bilik dan penginapan lah, macam yang saya ceritakan tadi. So dekat situ dia ada tulis hospital daily R&B up to 150 days per year. Yang mana bilik dan penginapan hospital harian sehingga 150 hari setahun. Flexible option between 100 and 600 per day. Increments in multiples of 100 per day. Macam saya cerita tadi, pilihan fleksibel. Korang boleh pilih harga 100 hingga 600, gandaan 100. Seterusnya dekat situ dia ada tulis hospital and surgical benefit, yang mana manfaat hospital dan pembedahan. Dekat situ dia tulis intensive care unit, unit rawatan rapi, cardiac care unit, unit rawatan jantung, up to 19 days per year, sehingga 90 hari setahun, as charge. As charge ni makna kata berapa saja yang hospital kenakan, kita akan tanggung seperti yang di charge. Tu maksud dia as charge. Seterusnya kita ada in hospital and related services, perkhidmatan dalam hospital dan yang berkaitan. Dekat situ dia ada tulis surgical benefit, manfaat pembedahan, as charge juga. Hospital supply and services, bekalan dan khidmat hospital pun sama juga, as charge. Operating theatre ni bilik pembedahan lah, as charge. Anesthetic fee ni bayaran pakar abuse pun sama juga, as charge. In hospital specialist visit limit to 2 visits per day. Yang ni lawatan pakar perubatan dalam hospital lah, terhad kepada 2 lawatan sehari, sama juga, as charge. Seterusnya kita ada outpatient treatment benefit, manfaat rawatan pesakit luar. Dekat situ dia ada tulis pre-hospitalization treatment within 60 days before hospitalization. Rawatan sebelum masuk hospital dalam tempoh 60 hari sebelum dimasukkan ke hospital. As charge juga. Yang berapa saja yang hospital kenakan, kita akan tanggung. Yang ni maksud dia, okey, kita bagi satu contoh. Okey, kita warded disebabkan demam denggi lah. So, 2 minggu sebelum kita warded disebabkan demam denggi tu, andai kata kita ada pergi ke klinik. Okey, lepas tu doktor kata, okey, ni demam biasa. Doktor bagi ubat, suruh bayar balik.
Okey, lepas tu 4 hari selepas tu demam kita tak kebah lagi. Kita pergi klinik lagi atas satu tajuk yang sama, demam. Lepas tu sama juga, doktor bagi ubat, dia kata tak ada apa, dia suruh bayar balik. Okey, last kali lepas 3 hari lagi kita pergi lagi klinik yang sama. Kita cakap lagi kita demam tak kebah-kebah dah seminggu lebih. So doktor kata pergi refer hospital. Dan bila kita refer hospital, kita wadid disebabkan atas tajuk yang sama tadi, atas tajuk demam. Okey, so 60 hari punya receipt ke belakang atas tajuk yang sama tu kita boleh claim juga. S-charge juga. Berapa saja yang korang kena dekat klinik tu, korang boleh jumpa saya untuk claim balik korang punya bayaran tu lah. Okey, seterusnya kita ada post hospitalization treatment within 90 days after hospital discharge. Yang ni rawatan selepas keluar hospital dalam tempoh 90 hari selepas keluar hospital. Okey, yang ni biasanya rawatan-rawatan susulan lah. Kalau korang dimasukkan ke hospital dan lepas tu ada rawatan susulan, contoh korang ada fisioterapi. Kalau kes-kes berkaitan kemalangan dan sebagainya lah yang perlukan fisioterapi, rawatan 90 hari selepas korang keluar hospital tu, korang boleh claim juga. Sama juga. Berapa saja yang korang bayar kat hospital, korang bagi receipt tu dekat saya tolong claimkan lah. Seterusnya kita ada home nursing care up to 180 days per lifetime. Yang ni penjagaan oleh jururawat di rumah lah sehingga 180 hari untuk semua hidup. Pun sama juga as charge. Lepas tu seterusnya kita ada day surgery, pembedahan harian. Day care procedure, prosedur jagaan harian pun sama juga as charge. Seterusnya kita ada outpatient cancer treatment. Yang ni rawatan kanser pesakit luar. Lepas tu outpatient kidney dialysis. Dialisis buah pinggang pesakit luar pun sama juga as charge. Berapa sahaja yang hospital kenakan, kita akan tanggung. Up to 1.5 times of the initial smart value point per lifetime, including take home drugs, examination test and consultation. Yang ni sehingga 1.5 kali smart value point awal untuk semua hidup. Termasuk ubat-ubatan untuk dibawa pulang ke rumah, ujian pemeriksaan dan rundingan. Okey, kalau andai kata na'udzubillah korang terkena 2 penyakit ni, kanser atau buah pinggang ni, korang punya lifetime limit tadi yang 1 juta tadi akan digandakan kali 1.5 lagi. Makna kata daripada 1 juta dia akan jadi 1.5 juta. Yang tu specialnya kalau korang terkena 2 benda ni lah. Na'udzubillah lah. Okey, seterusnya kita ada benefit, manfaat lain. Yang ni dia ada tulis dekat situ, maternity complication benefit for female covered person only. Manfaat komplikasi kehamilan untuk wanita yang dilindungi sahaja. Up to 5,000 per year sehingga RM5,000 setahun. Seterusnya kita ada intraocular lens. Kanta intraocular ni mata lah. Up to 6,000 per lifetime sehingga RM6,000 untuk seumur hidup. Seterusnya korang slide lagi, kita ada nampak dekat situ dia tulis emergency treatment for accidental injury. Yang ni rawatan kecemasan untuk kecederaan akibat kemalangan pun kita ada cover juga. Up to 10 times of hospital daily R&B amount per year. Makna kata kalau korang punya harga bilik tu RM200, kita kalikan 10 sama dengan RM2,000 setahun kita cover. Yang ni untuk kecederaan akibat kemalangan lah, rawatan luar. Seterusnya kita ada emergency medical assistant ni, ambulans pun kita cover juga. Seterusnya kita ada second medical opinion. Yang ni pendapat perubatan kedua. Yang mana untuk consultation and diagnosis in Malaysia, konsultasi dan diagnosis dalam Malaysia, kita ada RM1,000 per year setahun. Consultation with world leading expert, konsultasi dengan pakar bertaraf dunia pun kita ada cover juga. Okey, tu untuk manfaat-manfaat yang kita cover lah. Untuk siapa yang dapatkan perlindungan Health Protector ni, korang boleh download je brochure dekat probsn.com.my ni. Korang buka Health Protector, korang boleh baca sendiri manfaat dia. Okay, so settle bab medical. Kita masuk yang terakhir tadi, bahagian saving. Saving ni mudah lah, kita simpan dalam kepala. Saving ni bukan untuk mengkayakan, tapi dia ada. Okay, so tujuan utama untuk bahagian saving ni, untuk kita dapatkan semula modal yang kita carum tadi, RM180 tadi, bulan-bulan tadi,
dalam jangka masa medium 15 hingga 20 tahun. So kita harap kita dapat balik modal yang kita carum tadi dalam jangka masa 15 hingga 20 tahun ni. Tapi bersyarat So syarat utama dia, kita kena jaga payment on time. Sebab dalam portion yang kita bayar RM180 tu, dia ada masuk dekat bahagian takaful dulu, dia ada masuk bahagian medical tadi sikit. Lepas tu dia ada masuk bahagian lain, dan last kali portion yang terakhir tu baru masuk bahagian saving. So bila dah masuk bahagian saving ni, portion yang sikit tadi dia akan laburkan dalam dana-dana syariah. So dalam bahagian portion tu nanti, kita harap duit tu melabur cantik lah. Tapi syarat dia, kita kena jaga payment on time. Sebab kalau kita tak jaga payment kita, pembiakan duit dalam tabung bahagian saving ni akan cacat. So bila cacat, kita akan susah dapat balik modal kita tu. So jagalah payment korang kalau korang ambil investment in plan ni. Sebab benda ni tak rugi Okay, tu settle bahagian saving. Okay, last kali, kalau korang rasa produk ni dah lengkap bagi kita orang, produk ni tak cukup lengkap lagi, sebab kita orang akan tambah satu lagi yang mana kita orang panggil bahagian Contributor Protect. Okay, yang mana Contributor Protect ni adalah insurans untuk keseluruhan insurans kita tadi, untuk takaful, medical, saving, 3-in-1 plan ni lah. Yang mana Contributor Protect ni juga adalah, dia bergerak sebagai waiver ataupun penghapus kiraan. Okay, yang mana Contributor Protect ni dia menanggung dua perkara besar yang mungkin berlaku atas seseorang individu tu. Na'udzubillah, jika individu tu berlaku lumpuh ataupun terkena satu daripada 43 penyakit kritikal, maka caruman bulanan yang dia bayar RM180 setiap bulan tadi, dia tak perlu bayar dah jadi percuma. Bukan sahaja percuma, malah Prudential akan bantu orang tadi untuk sambung bayar supaya polisi dia ni terus hidup. So bila polisi dia ni terus hidup, dia boleh gunakan semua facilities ni dengan elok. Sehingga sama ada polisi ni matang atau na'udzubillah orang yang dilindungi ni meninggal dunia, mana-mana yang sampai dulu. Okay, so ni lah satu produk yang kita panggil investment link plan. Kalau korang berminat untuk produk ni, korang boleh terus contact saya. Lepas tu kita kira ikut kemampuan korang, berapa yang korang boleh invest untuk produk yang lengkap ni. So itu saja untuk hari ni. Seterusnya, kalau korang berminat untuk venture kerjaya dalam insurans, kita ada juga program-program yang telah disusun. Yang pertama, kita ada program yang mana nama program ni Pro Rising Star. Hanya untuk part time atau full time, 18 hingga 40 tahun, yang mana korang boleh buat income sehingga RM500 sebulan. Seterusnya, kita ada EDP program yang mana kita panggil Elite Development Program. Tapi ni khas untuk full time sahaja, yang berumur 20 hingga 50 tahun. Korang boleh buat income dalam EDP ni sehingga RM5,000 sebulan. So last kali kita ada program Pro Venture, yang mana program ni saya sendiri yang masuk untuk program ni. Okay, program ni khas untuk full time 20 hingga 45 tahun, income sehingga RM10,000 sebulan. Okay, kalau korang berminat nak venture kerjaya dalam insurans pun, korang boleh contact saya. Sama ada di Facebook, Instagram atau WhatsApp. So itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.